Hari ini kita akan mempelajari ayat aktif. Apakah itu ayat aktif, murid-murid? Ayat aktif merupakan ayat yang mengutamakan si pelaku sebagai subjek. Kemudian diikuti dengan kata kerja sebagai predikat. Maksudnya di sini ialah si pelaku itu mestilah berada di kedudukan konstituen subjek dan kata kerja pula menduduki konstituen predikat dalam ayat. Jadi di sini cikgu minta kamu menonton video tuition bahasa Melayu yang bertajuk Pola Ayat di saluran Cikgu Jim, sebab cikgu sudah memuat naik video mengenai pola ayat sebelum ini. Untuk pengetahuan murid-murid, pada kebiasaannya ayat aktif menggunakan imbuhan men dalam konteks iaitu unit-unit yang kecil yang lain, iaitu me, mem, meng, menge dan men pada kata kerja aktif dalam ayat. Contoh, kamu lihat perkataan yang sudah cikgu tambahkan dengan imbuhan men. Pertama, memilih. Cikgu sudah tambahkan imbuhan me. Kata dasarnya pilih, jadi memilih. Yang kedua, mendengar. Kata dasarnya dengar. Cikgu tambah imbuhan men, jadi mendengar. Yang ketiga, menghantar. Kata dasarnya hantar. Cikgu sudah tambahkan dengan imbuhan meng, jadinya menghantar. Yang keempat, membungkus. Kata dasarnya bungkus. Cikgu sudah tambahkan dengan imbuhan mem, iaitu membungkus. Dan yang terakhir iaitu mengelap. Kata dasarnya lap. Cikgu sudah tambahkan dengan imbuhan menge, jadinya mengelap. Oleh itu, cikgu haraplah kamu dapat memahami maksud ayat aktif dengan sebaiknya. Untuk pengetahuan murid-murid, ayat aktif terbahagi kepada dua bahagian ataupun dua jenis, iaitu ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. Apakah ayat aktif transitif? Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif, iaitu yang diikuti oleh objek ataupun perkara. Maksudnya di sini ialah apabila kita hendak membuat ataupun membina ayat aktif transitif, mestilah menggunakan kata kerja transitif. Kerana apa ya? Kerana perlukan objek ataupun perkara untuk memudahkan para pembaca mengetahui perkara ataupun perkataan yang ingin disampaikan oleh penulis. Contohnya, contoh-contoh kata kerja transitif seperti yang cikgu senaraikan dalam peta buih itu, buang. Jadi buang apa? Buang sampah. Sampah ialah objek. Contoh lain, simpan, hulur, pam, potong, dukung, sepak dan rakam. Cikgu harap kamu dapat memahami ayat aktif transitif berserta contoh kata kerja transitif. Sekarang, mari kita lihat cara-cara pembentukan kata kerja aktif transitif. Lihat rajah yang sudah cikgu sediakan. Kata kerja transitif dalam kotak yang pertama itu ditambah dengan imbuhan men. Men tadi cikgu sudah huraikan mempunyai 5 unit terkecil kan. Ada me, mem, meng, men, menge. Dan hasilnya apabila kata kerja transitif tadi ditambah dengan imbuhan men, maka menjadi kata kerja aktif transitif.
Cikgu harap kamu dapat memahami proses pembentukan kata kerja aktif transitif melalui penambahan imbuhan men pada kata kerja transitif. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat contoh-contoh kata kerja aktif transitif. Cikgu sudah pun menyediakan kata kerja aktif transitif dalam jadual di bawah. Lihat yang pertama, buang, iaitu kata kerja transitif. Cikgu tambahkan imbuhan mem, maka menjadi ataupun hasilnya membaling. Membaling itu sebagai kata kerja aktif transitif. Kedua, simpan. Cikgu tambahkan dengan imbuhan me, maka menjadi menyimpan. Menyimpan itulah kata kerja aktif transitif. Ketiga, hulur. Cikgu tambahkan dengan imbuhan meng, hasilnya menghulur, iaitu kata kerja aktif transitif. Keempat, dukung. Cikgu tambah imbuhan men, maka hasilnya mendukung, iaitu sebagai kata kerja aktif transitif. Kelima, pam. Cikgu tambahkan dengan imbuhan menge, maka hasilnya menjadi mengepam, iaitu kata kerja aktif transitif. Cikgu harap kamu dapat memahami kata kerja aktif transitif itu terbentuk melalui penambahan imbuhan men pada kata kerja transitif. Sekarang, mari kita melihat contoh-contoh ayat aktif transitif. Untuk pengetahuan murid, ayat aktif transitif ini mestilah menggunakan kata kerja aktif transitif yang telah cikgu terangkan tadi. Sekarang kita lihat yang pertama, kata kerja aktif transitifnya membuang. Cikgu tambah dengan objek ataupun perkara di situ sampah. Jadinya ayat aktif transitif, Amira membuang sampah di dalam tong sampah. Mestilah ada tambah dengan objek membuang sampah. Dan yang kedua, menyimpan. Objeknya atau perkaranya buku. Ayat aktif transitifnya, Cikgu Fatin menyimpan buku di dalam bagnya. Menyimpan di sini menjelaskan kata kerja aktif transitif dan memerlukan objek. Ketiga, menghulur. Objek ataupun perkaranya iaitu bantuan. Contoh ayat, Ahmad menghulurkan bantuan kepada pengemis. Keempat, mengepam. Objeknya iaitu tayar. Contoh ayat, Chong Min mengepam tayar basikalnya di luar rumah. Maksudnya mengepam. Mengepam apa? Mengepam tayar. Tayar iaitu objek. Supaya pembaca boleh faham dalam tulisan tersebut. Kelima, memotong. Objek ataupun perkaranya iaitu bawang. Contoh ayat, nenek memotong bawang di dapur. Keenam, mendukung. Objek atau perkaranya bayi. Jadinya ayat aktif transitif, ayatnya di situ, Encik Razak mendukung bayinya di taman bunga. Mendukung ini perlu ada objek untuk pembaca mengetahui mendukung apa. Mestilah mendukung bayi. Ketujuh, merakam. Merakam ini perlu ditambahkan dengan objek ataupun perkara iaitu video. Contoh ayat aktif transitif, Ravi merakam video perayaan Deepavali di rumahnya. Kesimpulannya di sini, kamu perlu faham apabila kamu mahu membuat ayat aktif transitif, mestilah kamu menggunakan kata kerja aktif transitif dan memerlukan objek
ataupun perkara supaya pembaca dapat mengetahui dan memahami penulisan yang ditulis oleh seseorang itulah. Cikgu harap kamu dapat memahaminya dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, apakah ayat aktif tak transitif? Ayat aktif tak transitif ialah ayat aktif yang mengandungi kata kerja tak transitif, iaitu yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambut. Maksudnya di sini, apabila kita hendak membina ayat aktif tak transitif, mestilah kamu menggunakan kata kerja tak transitif. Iaitu kata kerja tak transitif bermaksud tidak memerlukan objek ataupun perkara. Kerana apa? Kerana kita sudah memahami dan mengetahui perkataan, iaitu kata kerja tak transitif tersebut, berbanding kata kerja aktif transitif tadi memerlukan objek supaya pembaca mengetahui perkataan tersebut. Tetapi yang ini sekarang kata kerja tak transitif tak perlukan objek ataupun perkara sebagai penyambut kerana kita sudah memahami. Contohnya jeling. Jeling ialah kata kerja tak transitif. Orang sudah faham jeling kan? Lompat, berontak, gelak, tangis, jalan, dongak. Ini ialah contoh-contoh kata kerja tak transitif. Banyak lagi contoh kata kerja tak transitif yang lain. Cikgu harap kamu dapat memahami maksud ayat aktif tak transitif. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat cara-cara ataupun proses pembentukan kata kerja aktif tak transitif. Lihat kotak yang pertama. Kata kerja tak transitif ditambah dengan imbuhan men, iaitu seperti yang cikgu sudah huraikan tadi, mempunyai 5 unit terkecil: me, mem, men, meng, menge, dan ada imbuhan lain di situ iaitu beran, iaitu imbuhan apitan beran, kemudian berkan, iaitu imbuhan apitan berkan, dan berkan ini memerlukan pelengkap. Maka hasilnya menjadi kata kerja aktif tak transitif. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat contoh-contoh kata kerja aktif tak transitif. Untuk pengetahuan murid-murid, kata kerja tak transitif ini apabila kita tambahkan dengan imbuhan yang telah cikgu sebutkan tadi tu kan, ada imbuhan men, beran ataupun berkan, maka menjadi kata kerja aktif tak transitif. Kita lihat contoh-contohnya di situ. Yang pertama, berontak. Cikgu tambahkan dengan imbuhan mem, maka menjadi kata kerja aktif tak transitifnya memberontak. Kedua, lompat. Lompat ini cikgu tambahkan dengan imbuhan me, maka menjadi kata kerja aktif tak transitif iaitu melompat. Ketiga, jeling. Jeling ini cikgu tambahkan dengan imbuhan men, maka menjadi kata kerja aktif tak transitif menjeling. Keempat, kabung. Cikgu tambahkan dengan imbuhan ber, maka menjadi kata kerja aktif tak transitifnya berkabung. Dan kelima di situ, fikir. Cikgu tambahkan dengan imbuhan apitan iaitu beran, maka menjadi kata kerja aktif tak transitif berfikiran. Dan seterusnya, pandu. Cikgu tambahkan dengan imbuhan apitan berkan, maka menjadi kata kerja aktif tak transitifnya berpandukan. Cikgu harap kamu dapat faham mengenai
contoh-contoh kata kerja aktif transitif ini terhasil daripada penambahan imbuhan yang telah cikgu sebutkan tadi kan. Imbuhan, men, serta ber, imbuhan apitan, beran dan berkan pada kata kerja tak transitif. Oleh itu, cikgu haraplah kamu dapat memahami contoh kata kerja aktif tak transitif ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat contoh-contoh ayat aktif tak transitif. Untuk pengetahuan murid-murid, apabila kita mahu membina ayat aktif tak transitif, maka kita perlu menggunakan kata kerja aktif tak transitif dalam ayat tersebut. Lihat contohnya di sini. Pertama, menjeling. Apabila kita membina ayat aktif tak transitif ini, maka menjadi perempuan itu menjeling ke arah saya. Kedua, melompat. Contoh ayatnya iaitu adik melompat ke riangan kerana mendapat hadiah. Ketiga, memberontak. Dia memberontak apabila kemahuannya tidak dituruti. Keempat, menjerit. Abang menjerit ketakutan apabila terjumpa seekor ular. Kelima, berfikiran. Lina berfikiran matang apabila ditanya mengenai isu semasa. Keenam, berkabung. Nina berkabung bagi menghormati kematian neneknya. Ketujuh, berpandukan. Contoh ayat, rakyat Malaysia mestilah hidup berpandukan rukun negara. Dan yang ke-8, berkejaran. Contohnya, budak-budak itu saling berkejaran antara satu sama lain. Jadinya di sini murid-murid perlu faham bahawa kata kerja aktif tak transitif ini tidak memerlukan objek ataupun perkara. Maka di sini dalam ayat yang telah cikgu tunjukkan tadi tidak menggunakan objek ataupun perkara. Dan perlu ingat lagi sekali, kata kerja aktif tak transitif dapat menjadikan ayat aktif tak transitif. Kena faham bahawa nak tulis ayat aktif tak transitif mesti guna kata kerja aktif tak transitif. Cikgu harap kamu dapat memahami contoh-contoh ayat aktif tak transitif ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mempelajari ayat pasif. Ayat pasif ialah ayat yang mengutamakan objek dan perbuatan sebagai subjek. Maksudnya di sini, apabila kita hendak menulis ataupun membina ayat pasif, syaratnya objek mestilah diletakkan pada awal ayat. Pada awal ayat ini mestilah didahului dengan objek. Dan objek ini sebagai konstituen subjek. Kemudian diikuti dengan kata kerja pasif sebagai predikat dalam ayat tersebut. Maksudnya di sini, selepas kamu tulis objek pada awal ayat, kamu kena berterusan dengan penggunaan kata kerja pasif. Kata kerja pasif ini bertindak sebagai predikat. Jadi, cikgu haraplah kamu dapat menonton video pada sebelum ini mengenai pola ayat dalam saluran cikgu Jim yang telah cikgu sediakan sebelum ini. Untuk pengetahuan murid-murid, ada juga digunakan kata adjektif dalam pembinaan ayat pasif. Cikgu harap kamu dapat memahami ayat pasif dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat
cara-cara ataupun proses pembentukan kata kerja pasif. Bagaimanakah kata kerja pasif ini terbentuk ya murid-murid? Lihat dalam kotak yang pertama itu, kata kerja aktif, transitif ataupun kata adjektif mestilah ditambah dengan imbuhan ataupun kata bantu. Contoh A itu di, mesti ditambah dengan oleh. Yang B ter, imbuhan ter ditambah dengan oleh. Yang C kata bantu aspek ditambah dengan imbuhan ber. Dan yang D itu imbuhan apitan ke, an. Dan yang kelima iaitu I kena. Kena merupakan kata bantu. Jadi apabila kata kerja aktif, transitif ataupun kata adjektif ini ditambah dengan imbuhan ataupun kata bantu yang telah cikgu sebutkan yang kelima-lima tadi itu kan, maka membentuk kata kerja pasif. Cikgu harap kamu dapat memahami cara ataupun proses pembentukan kata kerja pasif dengan sebaiknya. Sekarang, mari kita lihat contoh-contoh kata kerja pasif. Lihat contoh yang pertama, balut. Balut merupakan kata kerja aktif transitif. Cikgu tambahkan dengan imbuhan di dan mesti diikuti dengan oleh. Maka menjadi kata kerja pasif dibalut oleh. Yang kedua, sapu. Sapu ni cikgu tambah dengan imbuhan di dan diikuti dengan oleh. Maka menjadi kata kerja pasifnya disapu oleh. Kamu lihat di situ, dibalut, disapu mestilah dirapatkan kerana balut dan sapu itu ialah kata kerja. Ketiga, sepak. Cikgu tambahkan dengan imbuhan ter. Maka diikuti dengan oleh. Maka hasilnya kata kerja pasif tersepak oleh. Dan yang keempat, makan. Cikgu tambahkan dengan imbuhan ter dan diikuti dengan oleh. Maka menjadi termakan oleh. Kelima, alas. Cikgu tambahkan dengan kata bantu aspek dan diikuti dengan imbuhan ber. Maka menjadi sudah beralas. Keenam, tagih. Cikgu tambahkan dengan imbuhan apitan. Imbuhan apitan iaitu ke-an. Jadi kata kerja pasifnya ketagihan. Ketujuh, basah. Basah inilah merujuk kepada kata adjektif. Sifat dia basah. Dan ditambahkan dengan imbuhan apitan ke-an. Maka menjadi kata kerja pasifnya kebasahan. Ke-8, kata kerja aktif transitif iaitu palu. Cikgu tambahkan dengan kata bantu kena. Jadi kata kerja pasifnya kena palu. Ke-9, kata kerja aktif transitifnya iaitu curi. Cikgu tambah dengan kata bantu. Maka menjadi kata kerja pasifnya kena curi. Cikgu harap kamu dapat memahami contoh-contoh kata kerja pasif dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat contoh ayat pasif. Lihat yang pertama, dibalut oleh. Cikgu jadikan ayat pasifnya, buku itu dibalut oleh dia. Kalau nak gantikan dia tu dengan nama orang pun boleh. Contohnya buku itu dibalut oleh Fairuz. Buku itu dibalut oleh Puan Syarifah. Dan di sini tiada masalah dalam ayat tersebut dan boleh ditulis dibalut oleh kata ganti nama diri ketiga iaitu dia ataupun nama orang tadilah. Dan lihat contoh yang kedua dan ketiga. Dua dan ketiga ini agak berbeza sedikit dengan yang pertama tadi.
Kenapa berbeza? Kita lihat. Disapu oleh ditambah dengan kata ganti nama diri satu, iaitu pertama. Contoh ayat, sampah itu telah saya sapu tadi. Tak boleh ayat ni menjadi sampah itu disapu oleh saya tadi. Salah ya kalau disapu oleh saya. Sepatutnya telah saya sapu tadi, kerana saya di situ dalam ayat tersebut merupakan kata ganti nama diri pertama. Lihat contoh ketiga. Disapu oleh, cikgu tambah dengan kata ganti nama diri kedua dalam ayat tersebut. Contoh ayat, sampah itu telah kamu sapu tadi. Ayat ini tak boleh menjadi sampah itu disapu oleh kamu tadi. Salah ya, tak boleh macam tu. Yang sebetulnya sampah itu telah kamu sapu tadi. Kerana apa ya? Kerana kamu dalam ayat ini merujuk kata ganti nama diri kedua. Cikgu harap kamu dapat faham perbezaan antara pembinaan ayat pasif yang pertama tadi yang dengan kedua serta ketiga. Sebab ada penggunaan kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua. Lihat contoh yang keempat, tersepak oleh. Ayat pasifnya, pasu bunga itu tersepak yang berwarna hijau itu. Yang pertama, ayat aktif, saya mencedok air yang di dalam timba itu. Cikgu sudah warnakan perkataan mencedok dengan warna ungu itu. Mencedok itu apa? Kata kerja aktif transitif. Maka kata kerja aktif transitif ini menjadi ayat aktif. Kena faham di situ. Dan adanya penggunaan saya. Saya di situ ialah kata ganti nama diri pertama. Maka caranya untuk kita menukarkan kepada ayat pasif, kita bawa objek di hadapan. Objeknya apa? Objeknya air. Jadi air yang ada di dalam timba itu telah saya cedok. Tak boleh jadi air yang ada di dalam timba itu dicedok oleh saya. Salah ya ayat tu. Yang betul yang tadi iaitu air yang ada di dalam timba itu telah saya cedok. Lihat jadual yang berwarna biru. Ayat aktifnya, kalian menimbang buah-buahan itu di dalam stor.
Cikgu sudah warnakan perkataan menimbang dengan warna ungu. Menimbang iaitu kata kerja aktif transitif. Kata kerja aktif transitif boleh menjadi ayat aktif. Kerana ada imbuhan me tadi kan. Me situ pada timbang, menimbang. Dan di situ kamu lihat dalam ayat ini menggunakan kata ganti nama diri kedua iaitu kalian. Kalau kata ganti nama diri kedua ini kamu tidak boleh menukarkan menjadi ditimbang oleh. Kita lihat contoh ayat pasifnya yang betul. Buah-buahan itu telah kalian timbang di dalam stor. Tak boleh jadi ayat macam ni. Buah-buahan itu ditimbang oleh kalian di dalam stor. Salah ya ayat tu. Yang sebetulnya buah-buahan itu telah kalian timbang di dalam stor. Itu hanyalah keistimewaan ya. Kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua ini ada khasnya lah untuk menukarkan ayat pasif. Lihat jadual yang berwarna coklat itu. Yang pertama ayat aktif. Mereka membalut hadiah itu di ruang tamu. Lihat contoh di situ membalut. Membalut merupakan kata kerja aktif transitif. Maka boleh membentuk ayat aktif. Kan? Jadinya ayat pasifnya hadiah itu dibalut oleh mereka di ruang tamu. Ayat pasifnya di sini dibalut. Untuk pengetahuan murid-murid, mereka iaitu kata ganti nama diri ketiga, tiada masalah. Untuk kamu tulis dibalut oleh mereka. Kan? Dibalut olehnya. Kerana mereka dan nya itu ialah kata ganti nama diri ketiga. Tiada masalah untuk ditulis seperti biasalah. Dibalut oleh. Okey. Di sini. Kalau kamu nak gantikan mereka ni dengan kata nama orang, kata nama khas pun boleh. Contohnya Syarif. Hadiah itu dibalut oleh Syarif di ruang tamu. Cikgu harap kamu dapat memahami pertukaran ayat aktif kepada ayat pasif dan di sebaliknya iaitu ayat pasif kepada ayat aktif. Sama sahaja. Okey. Cikgu harap kamu dapat memahaminya dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, sekarang tiba masanya untuk cikgu menguji kefahaman kamu berdasarkan pembelajaran pada hari ini. Kelaskan ayat di bawah sama ada ayat aktif maupun ayat pasif. Cikgu sudah sediakan 12 ayat di sini. Jadi cikgu mintalah kamu untuk kelaskan ataupun mengkategorikan ayat-ayat tersebut mengikut jenis ayatnya, iaitu sama ada ayat aktif ataupun ayat pasif di sebelah. Cikgu harap kamu dapat menjawabnya dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Nah, ini ialah jawapan berdasarkan soalan yang telah kamu jawab sebentar tadi. Adakah jawapan kamu kesemuanya betul? Tahniah cikgu ucapkan kerana anda dapat memahami pembelajaran pada hari ini. Kepada murid yang kurang berjaya, sila ulang kaji sekali lagi mengenai pembelajaran pada hari ini. Jangan putus asa ya murid-murid.